menutup hati kamu daripada memahami, tadabbur, tafaqquh, tafahum, nak menuntuti faham pada ayat-ayat Al-Quran. Baiklah para hadirin sekalian, juzuk yang kedua, al-juz'us tsani ini dia mula dengan sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu ma'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Masih lagi dalam suratul Baqarah dan ada lebih kurang 111 ayat lagi untuk selesai surah Al-Baqarah. Dimulakan dengan sayaqulu sufaha'u minan nas. Selagi berkatalah mereka-mereka yang bodoh. Sufaha artinya al-ma'zuluna an muqtadal aqli syabi min al-aqli al-kulli al-mutafarra'i 'ala al-ismi al-'ali. Jadi makna sufaha ni dalam bahasa kita kata bodoh lah, mudah gitu. Mana orang yang gelincir. Akal dia tu tenggelam, tapi sebenarnya ada akal, cuma boleh kita panggil dengan bodoh, sufaha. Tapi di sini siapa dia manusia ni? Yakni di kalangan orang Yahudi. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Minan nas ni al-mahjubina bizulmati anin nuril wujudi qawlan nasyi'an an mahdil. Jadi orang Yahudi dia ingat kata bila menghadap ke arah Baitul Maqdis berarti menghadap kepada hak milik Islam tu dapat sungguh. Mana? Iaitu qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nabi kita ni tiap-tiap kali sembahyang ketika tu berpaling. Berpaling daripada menghadap kepada Baitul Maqdis. Berapa darjah Nabi berpaling menghadap kepada Masjidil Haram. Itu. Jadi menghadap kepada Masjidil Haram, hadap kepada Baitullahil Haram, Kaabah tu bukan berartinya Allah Taala berada di dalam Kaabah, bukan. Ingat baik-baik. Hanya Kaabah tu tempat disuruh hadap oleh Allah ketika mana kita sembahyang. Ingat betul-betul tu. Bahasa kenapa nama Baitullah, rumah Allah. Ini sebab banyak sangat ajaran-ajaran sesat sekarang ni, menyeleweng, memutar belik makna. Dia kata Allah Taala ni, masya-Allah, dia kata zuhud tu. Apa? Tengok rumah kecil ya, petak 4 segi. Ke rumah Allah tu. Aduh. Salah faham tu, Rumah Allah tu bukan Allah duduk alam tu, bukan. Tapi diidhafahkan Baitullah, baik rumah tu kepada nama Allah, idhafah li tashrif dia panggil. Disandarkan nama rumah tu kepada Allah kerana nak memuliakan binaan tersebut. Bukan Allah duduk alam tu, bukan. Bukan Allah bertempat di dalam Kaabah tu, tidak. Kalau Allah tak bertempat dalam Kaabah, pasal apa pula kita semaya menghadap pada tu? Menghadap ke tempat yang disuruh hadap oleh Allah, bukan Allah berada di dalam tu, bukan. Ingatlah. Samalah kita berdoa, hadap tapak tangan kita ni, kita tak ada ke langit, betul tak? Kita hadap ke langit, gitu kan? Apa Allah ada di langit? Kalau Allah berada di langit, kalau gitu baik kita semayang tidur. Ada Allah di langit, semayang tidur, menghadap pada Allah, Allah di langit, gitu. Tidak. Hanya langit itu sebagai kiblat doa, dia panggil. Kiblat kita berdoa. Tempat kita kena dadah ketika mana kita berdoa ke langit. Bukan artinya Allah tu bertempat di langit, bukan. Kiblat sembahyang Kaabah, kiblat doa langit. Gitu. Maka sebab tu kalau kita sembahyang jadi imam, ni terutama kalau imam, sunatnya imam ni selepas sembahyang dia berpaling kepada makmum, sama ada menghadap betul pada makmum atau ke kanan makmum, atau ke kiri makmum. Kalau mazhab kita Syafi'i, menghadap kepada kanan makmum, kayak gitu. Setelah mana selesai dia berwirid,
Apa dia nak berdoa tu sunat tak dia menghadap pada Kaabah, Masjidil Haram, kiblat sembahyang? Tak sunat. Tak sunat. Terus menghadap pada makmum sampai habis selesai berdoa. Lepas tu berdoa, ya, doa tu kiblatnya ke langit. Jadi tak ada hajat lagi kita ke ni kiblat dah. Kita berpaling kepada makmum ke sebelah kanan atau berpaling menghadapi dengan makmum sebegini. Sudah kita berzikir, berwirid tu kita nak berdoa imam ni. Sunat tak kita berpaling pula ke kiblat? Dah, tak sunat. Terus menghadap pada makmum ini. Ataupun kita duduk menganan makmum, terus menganan pada makmum gini. Apa siapa tak sunat menghadap kiblat tu? Kerana hak tu kiblat pada sembahyang. Tepat hadap ketika mana kita sembahyang. Itu bukan berdoa. Kalau berdoa, kiblatnya ke langit. Tapi bukan artinya Tuhan berada di langit atau Tuhan berada di Kaabah, bukan. Karena Tuhan tu laisa kamitslihi syai'. Tidak sama langsung sedikit pun akan sesuatu apapun daripada makhluk ni. Tidak sama sedikit pun. Tidak sama sedia kala, selama-lamanya tidak sama langsung. Seumpama makhluk ni sikit pun tak sama. Tak boleh nak tergambar dalam kepala otak kita. Cukup kita tahu Tuhan ni, Allah nama dia, zatnya bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dia tidak sama seperti makhluk. Cukup. Itu lagu tu dah. Habis gitu. Kemudian jadi perintah mengalihkan sembahyang menghadap kepada Baitul Maqdis, menghadap kepada Kaabah ni juga sebagai nak meruntuhkan orang panggil kagum, berasa kagum di hati-hati orang Arab ni terhadap orang Yahudi. Sebab mereka tu digelar dengan Ahlul Kitab. Kalau kita kan intelektual lah, orang cerdik pandai, bijak-bijak. Jadi rasa macam segar orang Arab ni, orang-orang tak reti baca, tak ada satu buku pun bagi dia. Tak ada satu buku kitab suci tu tak ada. Bukan tak reti baca dah, ada lah pandai baca, pandai menyair dan sebagainya. Tapi bukanlah di kalangan mereka tu ada satu kitab suci seperti Yahudi dan Nasara. Maka oleh orang Arab, mereka pandang tinggi kepada orang kita, sama ada Yahudi atau Nasara. Pandang tinggi sebab apa? Sebab mereka ni orang cerdik, orang bijak, orang menguasai kitab. Kitab yang diturun oleh Tuhan daripada langit untuk Nabi Rasul, Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi apa sahaja tamadun daripada Yahudi Nasara itu akak ibu jari kat sini. Lagu tu. Ya, ni daripada Kristian ni. Ini Yahudi ni. Jadi daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah Baitullahil Haram, ini dengan sendirinya, dengan secara automatiknya meruntuhkan rasa kagum di kalangan orang Arab terhadap tamadun Yahudi dan Nasara, Ahlul Kitab. Tu. Baik. Dengan sendirinya Islam tu membina tamadun sendiri. Kemudian dalam ayat ni juga Allah Ta'ala cerita tentang tentang betapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dijadikan sebagai umat yang pertengahan, umat yang sederhana. Mana sederhana ni tidak ifrat dan tidak tafrid. Tidak ifrat dan tidak tafrid, atau bahasa kita sekarang tidak ekstrim, syadid, dan tidak juga tasahul atau liberal. Tidak. Tidak terlalu tekstual, memahami dengan secara zahir begitu saja, dan tidak juga dengan secara terlalu bebas mengakal-akalankan sesuatu perkara. Inilah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebut oleh Allah
wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan seperti demikian itulah kami menjadikan kalian, hai umat Islam, ummatan wasata, ialah umat yang tawassut, yang pertengahan, yang terbaiklah. Bila duduk tengah-tengah terbaik, tidak melampau salah satu daripada dua kelompok, sama ada ekstrim kanan, ekstrim kiri, tidak, di tengah-tengah. Itu tawassut dia panggil. Itu supaya apa? Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian semua menjadi saksi di atas sekalian manusia. Karena akhirat esok Tuhan akan tanya para nabi yang lain, hei para nabi, adakah kalian semua telah menyampaikan kepada umat kalian, bangsa kalian, tentang tauhid, tentang ketuhanan ini, tentang wahyu yang aku perintahkan kamu supaya sampai kepada kaum kamu? Maka para nabi, kami sudah sampai. Mana saksi? Saksi. Maka yang menjadi saksi di atas kebenarannya para rasul yang dahulu ialah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadi saksi di atas benar apa yang dikatakan oleh para nabi, para rasul yang terdahulu. Kemudian di atas saksi kita tu siapa pula yang menjadi saksinya? Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Yang menjadi saksi di atas kesaksian kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis, tutup situ. Habis maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memberi penyaksian di atas benar apa yang kita bersaksi, kenapa? Karena apa yang kita bersaksi ini apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Maka terbukti benar apa yang didakwa oleh para nabi, para rasul yang terdahulu, bahawasanya mereka itu telah menyampaikan risalah dakwah mereka kepada umat-umat mereka yang terdahulu. Habis itu. Kemudian banyak nih, sebab tu saya ni agak tadabbur. Tugas para rasul daripada tu Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semua, hingganya kepada kita sekarang, walau sudah tidak ada nabi rasul, tapi warasatul anbiya, para alim ulama itu mana? Kama arsalna fikum, sebagaimana kami utuskan pada kalian semua rasulan, seorang rasul minggu daripada tangan kalian. Tugasnya apa rasul yang kamu dia ayatnya, membaca ayat, sama ada Allah Qur'annya, ayatul kauniyah, langit bumi. Bahkan dalam juzuk yang kedua juga ada satu ayat yang sangat besar menjadi dalil tentang bagaimanakah hikmat Allah jadikan langit bumi berganti siang malam dan pelbagai apa urusan di atas muka bumi ini. Hikmatnya la ayat liqaumi yaqilun. Cuba kita tengok ada ayat 164. Ayat 164 tu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sebelum tu wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini bukan ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Semua kita sudah jadi wirid sambungan. Wa ilahukum ilahun wahid, bermula Tuhan kalian itu ialah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Dia, yakni Allah yang maha boros lagi maha mengasihani. Kemudian Allah Taala cerita pada kejadian langit bumi Dia buat ni, apa hikmahnya? Tengok. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan
nahar, sesungguhnya pada kejadian segala langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan berselisih malam dan siang, berselisih dan berganti. Nah, berganti malam siang, siang malam, pagi petang, siang malam ni. Nah, hujan panas kemarau. Wal fulkil lati tajri fil bahri, dan kapal-kapal bahtera-bahtera allati yang ditajri, yang diperlalu, mana diperlayarkan, nah, fil bahri, pada laut, bima yanfa'un nasa, dengan barang yang memberi manfaatlah ia akan manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i ima'in, wa ma, dan barang anzalallah, yang telah menurunlah oleh Allah, minas sama'i, daripada langit. Ni cuba dicatat betul-betul ayat ni. Tuhan kata barang yang diturun oleh Allah daripada langit. Gapo barang tersebut? Min ma'in, daripada air. Jadi artinya air ni turun daripada langit. Bukan macam kalau kita duk mengaji falsafah di sekolah tu, seduk di bumi ni, bukan. Nah, ngaji sains ke? Macam mana? Air hujan tu main di mana? Matahari seduk, betul tak? Seduk, matahari seduk di bumi, naiklah air tu jadi wak. Lama-lama jadi wak, sangat jadi jatuh bumi. Naik tu, miskin. Macam KJS Singapura, KJS Malaysia ni, kita mula KJS tu kan. Nah, Allah. Itu salah tu pihak lagu tu. Itu mazhab falasifah. Silap-silap hari bulan jadi jatuh kufur kalau yang ikut lagu tu. Jaga-jaga. Nah, artinya bukan Tuhan menjadi dah. Main tabi'iyah dia panggil. Tabi'at. Semula jadi begitu. Air hujan ni, matahari seduk, naik ke langit, jadi wak, jadi awan, berat sangat, turun jadi air, seduk balik, naik turun, naik turun, naik turun. Tuhan buat? Tak buat Tuhan. Buat pun kena, matahari seduk tu. Nah, siapa iktikad seperti itu, kufur wal'iyadzubillah min zalik. Jaga-jaga. Tak, bukan begitu tak. Air hujan ni memang Allah yang jadikan daripada langit. Bila sebut kata ijad al-khalq, artinya min adamin ila wujudin, daripada tidak ada kepada ada. Itu makna menjadi. Daripada tak ada kepada ada. Tak ada betul-betul. Bukan duduk mari seduk di atas bumi, naik ke langit, jadi buat, jadi awal, turun pula. Bukan. Tuhan buat daripada tak ada kepada ada. Min adamin ila wujud, daripada tak ada kepada ada. Air lah, air tu. Bukan air hok turun dah, mari naik turun, naik turun, naik turun, bukan. Itu ingat, jaga-jaga. Itu kita belajar macam mana. Sekolah-sekolah kita tu terima pelajaran lagu tu. Dari sini. Jadi daripada budak kita duk mengaji sains tu. Kita tak mengaji sains. Fizik, kimia, biologi, ambo mengaji lagi mula kelas sains tulis mula. Tapi begitulah apa kita mengaji di sekolah-sekolahnya sebenarnya itu daripada falsafah. Tak sedar kita tu falsafah. Hak duk mengaji tauhid ni kita kata falsafah. Hak sekolah falsafah tu kita kata hak ni hak betul. Belik habis. Terbalik habis. Allahumma salli ala sayyidina. Masya-Allah. Baik. Jadi tengok ayat wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in, dan apa yang diturunkan oleh Allah daripada langit. Gapo hak diturunkan Allah? Mimma'in daripada air. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Maka Allah Taala menghidupkan di sisi air tersebut akan bumi ba'da mautiha, kemudian daripada kemarau bumi. Gitu kan. Wa bassa fiha min kulli dabbatin, dan ditumbuhkan pada bumi itu daripada tiap-tiap apa yang dikehendaki oleh hidupan yang melata di atas muka bumi. Wa tasrifir riyahi was-sahab, dan Allah Taala menggerakkan, memperlalukan angin dan awan, al-musakhkhari bainas sama'i wal ard,
yang membelah antara langit dengan bumi ni, ada awan, ada angin, ada udara, oksigen, semua tadi tu la ayatil liqaumi ya'qilun. Hikmatnya untuk menjadi tanda-tanda, ayat-ayat, signboard Tuhan, liqaumin, bagi bangsa, bagi kaum, bagi puak, ya'qilun, yang berakal. Mana dia tengok langit, tengok bumi, tengok apa saja yang berganti berubah di atas muka bumi ni, gerak, diam, siang malam dan sebagainya. Tengok kapal terbang bergerak, kapal layar tu belayar di atas laut, apa saja, semua Allah. Allah kau wa yuzakkikum, kembali pada ayat 151 tadi, dan mencuci kalian, membersihkan kalian dari dosa. Jadi tugas Nabi ni mari royak pada kita, jangan buat benda ni, jangan buat benda ni, jangan berlakuan seperti ini, bersifat seperti ini. Sebab kalau tersebut boleh mengotorkan jiwa kita, boleh mengotorkan hati kita. Bila jiwa kita kotor, hati kita kotor, maka kita tu terhijab, tak nampak perkara yang hak, yang sebenar tu sebenar, perkara yang batil tu batil. Mana hak sebenar? Mati itu sebenar. Betul tak? Mati itu sebenar. Soal muka nakir dalam kubur tu sebenar. Kubur menjadi taman, satu taman syurga, sebenar. Satu lubang-lubang neraka, sebenar. Bagai-bagai azab kubur dan nikmat kubur, sebenar. Ditiup sangkakala yang kedua untuk kita hidup balik di halau ke mahsyar, itu sebenar. Berhimpun kita semua di pada mahsyar akhirat kelak untuk diterimakan buku amal dan dihisab oleh Allah Ta'ala, itu sebenar. Dan ditimbang baca, amal kita tu ditimbang pula, wi buku hisab pula. Lepas hisab berguai ni maknanya bersoal jawab. Dakwa mugi mari ni mana saksi mungkin tu, tangan tak boleh, tangan berkecek, kaki pun bersaksi, mulut tak boleh bahu, mulut dimeteri, ada macam-macam lah dalam Quran ada cerita dah ni. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim tu dalam surah Yasin tu dah. Tu sebenar. Meniti di atas titian sirat tu sebenar. Ada pengait kalalib dia panggil, pengait yang mengait kaki kita bila kita meniti di atas titian sirat tu sebenar. Dan syurga neraka tu sebenar. Tapi hak sebenar ni tak nampak sebenar bila hati kita tu kotor, hitam. Innal abda idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya hamba itu dititikkan oleh Allah Ta'ala titik hitam apabila dia mengerjakan dosa dan dia tidak bertaubat. Bila kita buat dosa, kita tidak terus rujuk kembali kepada Allah, kembali daripada meninggalkan perkara yang dibilang keji oleh syarak kepada mengerjakan perkara yang dibilang puji oleh syarak, tidak terus taubat, maka hati kita tu lepas titik, lepas titik, dukhan hakikat dia panggil, asap hakikat, bukan asap rokok ke asap trailer ke dak lah, tu asap hisi dia panggil di sini. Asap hisi, ini asap maknawi dia panggil, dukhan hakikat masuk dalam hati kita. Yang menyebabkan kita tu tak nampak perkara hak sebenar. Tu bahaya tu. Maka Nabi lah mari ajar wa yuzakkikum, membersihkan kalian daripada dosa-dosa. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata, dan Nabi mengajarkan kalian akan Alkitab. Kata setengah ulama, Alkitab ni ayil iman. Itu dah. Alkitaba al-muwaddihu lid-dalail wal ayat al-mubayyin lil-ara'i wal mu'taqadati. Ada Alkitab ayil iman selalu, al-mu'taqadat. Al-hikmata ayat syariah, mengajarkan akidah dan
ai syariah. Syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam menasahkan syariat nabi-nabi yang dahulu. Baik. Kemudiannya fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfuru. Fazkuruni ayyuhal mu'minun. Nah, maka sebutlah akan daku wahai orang mukmin dengan secara berterusan dan berhadap hati dan benar. Azkurkum, nescaya aku sebutkan akan kalian. Yani aku sebutkan akan kalian dengan makna aku berikan rahmat yang khusus kepada kalian dengan rahmaniyatin wa ruhaniyatin, dengan nikmat yang bahasa rahmani dan bahasa ruhi, dengan bahasa hak tak nampak. Dan aku sebutkan kamu tu di kalangan yang lebih mulia lagi, mana? Iaitu di kalangan malaikat yang berada di langit. Washkuruli wala takfurun, dan terima kasihlah kepada aku, wala takfurun, dan jangan kalian tu kufur nikmat. Tu washkuruli, ushkur ni mana syukurlah kalian kepada aku. Syukur ni kalau kata kita kira-kira terima kasih tu hanya satu juzuk daripada syukur. Karena syukur dari segi lurahnya ialah fi'lun yumbi, perbuatan yang menceritakan tentang kebesaran sang pemberi nikmat. Itu dia panggil syukur dari segi lurah. Mana perbuatan yang menceritakan tentang kebesaran sang pemberi nikmat. Sama ada perbuatan tu lidah atau anggota atau hati. Itu dia panggil perbuatan tu fi'lul lisan, fi'lul jawarih atau fi'lul qalbi. Itu perbuatan tu. Jadi yang dikehendak dengan syukur sini bukan dengan makna bahasa semata-mata, tidak. Dengan makna istilah, mana sarful abdi ala ni'mah ila ma khuliqa li ajli. Ila ma khuliqa li ajli. Kita gunakan kurniaan Tuhan kepada kita tu mengikut apa kurniaan tersebut dijadikan. Itu. Contoh seperti bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni kan kurniaan Allah dah. Kurniaan Allah. Bagaimana kita menggunakan Ramadan ni? Tu. Kita guna bagaimana? Kita guna untuk berlalu pergi begitu saja. Guna asal-asal kelapa tak buka puasa tak apalah. Tapi mulut kita tu berat juga, duduk maki orang, duduk ngopak orang, duduk adu domba orang ni. Tak jadi kerja juga puasa itu. Bagaimana kita guna pemberian Allah Taala? Tu dia panggil syukur. Wala takfurun, jangan kalian kufur nikmat aku, jangan. Itu. Kemudian di dalam juzuk yang kedua ni juga banyak lagi ni. Nak baca mana tak reti kita. Ni ambol lakar-lakar ni. Di dalam juzuk yang kedua ni juga ada orang panggil perintah haji. Ada perintah haji. Sebelum perintah haji, tengok. Ada ayat yang begitu penting sekali bagi kita ni, orang yang duduk dalam keadaan dunia yang penuh dengan pancaroba ni. Allah Subhanahu As-Safa dan Marwah tu salah satu daripada tanda kebesaran Allah. Sebelumnya Tuhan kata, nakum shay'in khawfu wa naqsal wali wa anfusi wa thamarat wa bashir sabirin. Bapa Tuhan uji, memerlukan uji ke baru Tuhan tahu apa yang akan berlaku pada hamba dia. Tuhan tak perlu uji pun, Tuhan terkaya daripada menguji kita. Kita tu yang perlu diuji. Pasal kita tak tahu. Kita hanya boleh bercakap dengan mulut. Saya orang Islam, saya orang beriman. Boleh mengaku dengan mulut.
Tu. Dalam ayat yang lain tu dia kata am hasiballadzi apa dia ayat am hasiballadzi adakah manusia itu menyangka kami biarkan an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun aw qala Allah fil Quran. Adakah manusia menyangka kami biarkan mereka mengaku dengan lidah mereka semata-mata amanna, kami ini beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka tidak dicoba. Jadi coba uji ni bukan Tuhan nak tahu. Nah, kita tu supaya kita tahu. Tuhan tak perlu pun nak uji kita, tak sama kalau kita buat ujian, kita nak tahu. Macam kita cikgu, kita guru, kita buat peperiksaan untuk anak murid kita. Nah, kita buat ujian untuk anak murid kita. Apa tujuannya? Supaya kita tahu hak mana hak cerdik, hak mana hak bodoh. Sini. Hak mana hak dalam kelas tu hanggut saja tak berharga apa. Hak mana hak senyap tapi pandai ni. Nah, perlu kita buat ujian supaya kita tahu. Apakah Tuhan uji kita tu kerana Tuhan tak tahu gitu? Tuhan tak tahu hak mana yang terbaik, hak mana hak bengok, hak mana hak tak sabar, hak mana hak juru, hak mana. Tuhan tak tahu kan? Tuhan tahu sedia kala lagi. Siapa hambanya yang terbaik, yang sabar, yang ikhlas, yang redha, yang taslim. Siapa hamba dia yang tak sabar, yang kufur, menentang Tuhan, bukan. Tuhan Maha mengetahui. Jadi Tuhan uji itu untuk siapa? Untuk kita yang tak tahu ni tahu. Itu. Itu ingat. Walanabluwannakum, pasti Tuhan kata akan ujikan kalian. Bisyai'in, dengan sedikit saja. Minal khauf, sedikit daripada takut. Wal ju', dan lapar. Wa naqsim minal amwali, dan kurang sebahagian daripada harta. Wal anfusi, dan hilang orang-orang yang nyawa-nyawa orang yang kita sayang. Was samarat, binasa orang panggil tanaman yang kita tanam. Wa basyiris sabirin, berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Orang yang hatinya tetap sabar, menahan, imsak, dia panggil sabar ni imsak. Sebagaimana puasa ni pun sabar. Puasa ni sabar. Pasal makna puasa as-saum bermakna al-imsak. Imsak anil muftirat min tulu'il fajri sadiq ila ghurubi syamsi, menahan daripada perkara yang membatalkan puasa mula daripada subuh sampai maghrib, kayak gitu. Jadi puasa ni sabar, sebab makna dia imsak, sama juga sabar. Sabar tu apa? Imsak, tahan. Tahan. Orang kata panggil sabar, tahan. Jadi berita gembira bagi orang yang tahan dari Tuhan. Saya ni banyak, tapi kenapa? Aku kenapa wai? Ada wai tak ada. Pasal Tuhan tu dia puas hati dah. Radina billahi rabbah. Kami puas hati Allah Tuhan kami. Kayak gitu. Bila puas hati, berarti itu puas hati. Apa Tuhan ni? Saya ni berat gitu. Faman lam yasbir bi bala'i, faman lam yarda bi faman lam yarda bi qada'i, wa man lam yasbir bi bala'i, falyatlub rabban siwa'i. Siapa yang tidak reda dengan keputusan Tuhan, Tuhan putus begini. Segala perkara yang berlaku ni semuanya qada Allah Ta'ala, keputusan Tuhan. Tuhan yang menentu dan Tuhan yang membuatnya. Kita hamba ni sebatas ikhtiar usaha saja. Kita dibalas baik itu kerana kita punya ikhtiar dan kita punya usaha. Kita dibalas baik, dibalas jahat kerana kita punya ikhtiar dan usaha. Hakikat yang memutus, yang menentu dan yang menjadi Allah. Maka siapa yang tak puas hati dengan ketentuan Allah, keputusan Allah, dan tidak sabar dengan ujian Allah, maka Allah Ta'ala kata, pergi cari Tuhan lain pada aku. Boleh? Ada lagi Tuhan lain pada Allah? Ada?
Ada? Ada lagi ni? Ada? Ada kapih lalu belah-belah. Jangan main-main. Jangan. Tak ada dah lah. Allah Tuhan. Nah, bila sebut Tuhan, Allah. Sebut Allah, Tuhan. Itu lagu tu. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang menafsirkan Quran dengan nafsu dia. Dia kata, Tuhan ni sebenarnya bukan satu, dua ya. Dalam Quran kata, wala takunu kalladzi jangan kamu jadi seperti orang yang yattakhazu alihatal itsnain. Ada kan dalam ayat itu sebut, jangan kamu jadi seperti orang yang menjadikan Tuhan tu Tuhan tu yang kedua. Jadi Tuhan tu ada dua ya. Tuhan pertama, Tuhan kedua. Siapa yang etikad itu kafir apa? Nah, kita orang mukmin ni Allah lah Tuhan. Tuhan tu Allah. Bila sebut Allah, Tuhan. Sebut Tuhan, Allah lah. Tak ada lah. Tak payah nak jurus-jurus. Ada. Awak ni Tuhan. Sebut Allah lah. Tuhan ni kan banyak. Tuhan banyak kafir awak. Tak ada guna duk ngatik la ilaha illallah. La ilaha illallah tu Allah jualah Tuhan. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Artinya Allah Tuhan. Tiba-tiba orang sebut Tuhan, tak usah sebut Tuhan lah, sebut Allah. Tuhan ni kan banyak. Tuhan mana orang banyak dekat sini? Salah tu. Tuhan tak ada lola. Siapa? Allah tu. Allah tu Tuhan. Tuhan tu Allah. Tak usah duduk balik, tak usah duduk buat pening-pening. Tu. Kalau kita iktikad Allah, Tuhan tu ada banyak, nak tanya Tuhan mana hak banyak tu? Di batu kih dia kata. Hak tu bukan Tuhan sungguh, bukan al-ma'budu bihaq, bukan hak disembah dengan betul, tepat. Tuhan juga orang panggil Tuhan palsu. Tuhan palsu ni bukan Tuhan lah. Macam duit palsu, duit lah. Bukan. Lama pergi beli dengan duit palsu bukan? Duit palsu bukan duit, Tuhan palsu bukan Tuhan. Gitu. Jadi kita kira bagi orang yang sabar. Lagu mana? Tuhan sebagian sahabat musibatun, apabila orang itu kena mengenai akan mereka itu oleh ujian. Qalu ada mereka kata yang ini serta dengan ikut di hati. Bukan kata mulut saja lah. Istirja ini kita kena rasa dalam hati kita, bukan semata-mata kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak. Tapi dalam hati kita tu mesti kita ngerasa daripada Allah kita dijadikan dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Kayak gitu. Habis situ. Kemudian di dalam juzuk yang kedua ni juga ialah diceritakan tentang banyak ni bab muamalah pun ada, tapi saya nak tekan sikitnya ialah tentang bab kisah pun ada. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Ni bab qisas, bab wasiat pun ada, banyak dalam ni. Kemudiannya hak terpenting juga ialah puasa yang diwajibkan tahun kedua hijrah. Tahun pertama hijrah, umat Islam ni diwajibkan puasa pada satu hari saja, iaitu hari Ashura. Bila Nabi sampai ke Mekah, ke Madinah, Nabi tengok orang Yahudi puasa pada 10 Muharram. Lalu Nabi tanya, pasal apa kalian berpuasa? Jawab orang Yahudi, kami berpuasa kerana mensyukuri di atas kurniaan Allah melepaskan Bani Israel dan Nabi Musa ini daripada diburu oleh Fir'aun. Maka kami berpuasa, tanda kami syukur. Lalu Nabi kata, kami lebih aula dengan Musa berbanding kalian. Maka wajib umat Islam puasa pada satu hari Ashura. Masuk ke tahun 2 Hijriah, pada bulan Sya'ban turun ayat ni. Mana ayat mana? Ayat yang ke-183. Tu mana? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna
ayyaman ma'dudat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman mereka itu, kutiba alaikum, diwajibkan ke atas kalian, ai fi dinikum, di dalam agama kalian, asyamu, oleh puasa. Tu. Baik. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana hukum puasa ni juga diwajibkan di atas. Ini di siapa-siapa ada tertinggal jam jenama apa altaf di tempat wuduk barangkalinya, boleh mari ambil di meja depan ni dah. Sebagaimana diwajibkan juga puasa ni, alal ladzina min qablikum, ay ala umamil anbiya'il ladzi min qablikum, di atas umat-umat para nabi-nabi yang sebelum daripada kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian tu bertakwa kepada Allah. Jadi pada tahun yang kedua Hijriah di bulan Syaban tu ayat ni. Bila ayyaman ma'dudat, yang diwajibkan kalian berpuasa tu ayyaman, pada hari-hari ma'dudat yang tertentu. Yang tertentu itu Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ni kita menanti ke Ramadan atau kita tak menanti ke Ramadan, pasti kurniaan Allah untuk kita tu ada Ramadan. Cuma balik kita pula lah, bagaimanakah kita menyambut Ramadan, bagaimanakah kita punya hemah untuk beribadat di dalam bulan Ramadan. Karena Ramadan ni Allah fardukan pintu bagi ibadah. Likulli syai'in babu, tiap-tiap sesuatu tu ada pintu. Wa babul ibadati as-siyamu, dan pintu bagi ibadat itu ialah puasa. Kenapa pintu bagi ibadat itu ialah puasa? Karena puasa ni apabila kita berpuasa, kita jadi lapar. Kayak gitu. Bila kita lapar, tubuh kita ni jadi ringan untuk mengerjakan amal ibadat. Jadi ingat, kalau tarawih ni siang hari 20, insya-Allah laju kita boleh buat. Tak? Sebab tubuh kita ringan. Kita tidak bersibuk dengan kenyang, tak bersibuk dengan sakit perut, nak pergi berak, jamban nak kecing. Tak ada. Ingat tubuh kita. Boleh rokok, sujud sedap, nak baca Quran pun sedap, nak mengajar pun sedap, nak mengaji pun sedap. Sebab tubuh kita ingat. Liang-liang darah kita tu jadi sempit. Sempit apa? Sempit daripada dimasuki oleh syaitan. Itu masuk warul wasuffidati syayatin. Kayak gitu dalam hadis sebut. Bila datangnya Ramadan. Iza jaa Ramadan, bila datang Ramadan, futihatil abwabul jannah. Dibuka segala pintu-pintu syurga. Wa ghulliqat abwabun niran, dan ditutup segala pintu-pintu neraka. Wa suffidati syayatin, dan dibelenggu segala syaitan-syaitan. Apa maksud dibelenggu syaitan-syaitan? Artinya syaitan ni nak masuk ke jantung kita tu susah. Kerana Nabi kata inna syaitana la yajri min ibni adama majra damihi. Sesungguhnya syaitan ni masuk dalam tubuh anak Adam melalui liang-liang darah. Fadayyiku majariyahu bil ju'i, maka hendaklah kalian mempersempitkan liang-liang darah kalian dengan banyak berlapar. Jadi bila kita berlapar di siang hari ni, syaitan tu nak masuk ke jantung hati kita tu susah melalui liang-liang darah. Nak membisik dengan khatir syaitaniah tu susah. Pasal kita lapar. Liang darah tu jadi sempit. Jadi macam jalan kampung hok berlubang-berlubang. Payuh nak gerak syaitan. Kalau nanti berbukanya 3 pinggang atau 3 puyuk seorang, ketika tu kembali lagi lah liang darah kita tu jadi highway lebuh raya 4 lane untuk syaitan lalu. Nak pergi ke mana? Masuk ke jantung hati kita. Pergi kerumung. Sebab tu Nabi bila turun Mi'raj kan, Nabi tanya, ya Jibril, apa tu hitam-hitam, topuk-topuk hitam? Itu kata Jibril,
ibarat daripada mengurumuninya syaitan di dalam hati-hati anak Adam. Laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam la yanzuru ila malakutis samawat. Kalaulah Nabi kata tidak kerana syaitan yang duk kerumung dalam hati kita anak Adam, pasti anak Adam ni boleh melihat alam malakut di atas langit. Mana? Syurga Illiyin tu nampak. Syurga Jannatul Firdaus, Jannatul Adn, Jannatul Khuldi, Jannatul Qarar, Jannatul Na'im, Jannatul Salam. Gapo lagi weh? Nama syurga ingat tak? Dan Jannatul Mawa, Jannatul Adn, ada berapa syurga? Sudah tak ingat apa itu. Nak masuk syurga tak ingat syurga ada berapa. Hai berat. Itulah syurga apa bau semangat. Jannah. Betul tak? Allahumma amal qabul syai sabat alaih. Minta terima hijau buat kita kita diganjarkan dengan cara yang baik. Dia kok redha wa dan syurga. Padahal masuk dah dalam redha tu syurga, tapi di highlight lagi. Di waktu ubik lagi pada Allahumma inni as'aluka ridhaka. Cukup. Kerana redha tu dapat dah syurga. Dia tu redha dapat syurga. Mana redha tu apa? Qabulul amal, qabulul syai' wa isabatu alaih. Tuhan terima kerja buat kita. Maya puasa, zakat, zikir, haji kita, sedekah kita, berapa Tuhan terima. Dan dia balas dengan balas baik. Apa balas baik tak ada dah lain syurga, betul tak? Syurga pasti. Tapi sebut lagi wal jannata dan syurga. Highlight minta syurga. Tiba-tiba tanya syurga ada berapa tak? Tak tahu syurga ada berapa. Aku tak ingat dah. Syurga nama apa? Tahu ikutlah nama apa Ustaz asal masuk. Jangan nak tu ni. Neraka pun kita nak tahu. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kayak gitu. Minta berlindung daripada murka Tuhan dan api neraka. Api neraka kena tahu ada berapa. Bilang dia namanya gapo? Siapa hak masuk, puak mana hak masuk. Apa sebab hijab dia masuk supaya kita tak menyerupai. Bantasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai dengan satu puak tu dia masuk dalam puak tu. Siapa masuk neraka jahim, neraka jahanam, neraka lazza, neraka hawiyah, dan sebagainya. Aku tahu. Saya kata saya babat neraka ni saya tak ambil tahu Ustaz. Saya benci sungguh neraka. Tahu tu jatuh tu belebok jatuh kat sini. Macam kita tak tahu ada lubang lah je jalan. Gedegung masuk lubang betul? Tu. Habis. Maka bila siang hari ni kita rasa gagah pasal tubuh kita tu berlapar dan dipersempitkan liang darah kita menyusahkan syaitan untuk masuk ke jantung kita. Itulah makna wasufilat syaitin, dibelenggu syaitan. Maksud syaitan disusahkan syaitan untuk menghasut, membisikkan khatir syaitaniyah. Tapi kalau kita tu sendiri jahat dah, dia tak nanti ke syaitan lah nanti ni. Media sendiri dah jahat. Kata pasal apa syaitan belenggu aku duk jahat lagi? Tu bukan salah syaitan dah. Mudah jahat kali dia tu ni. Pasal nafsu manusia tu memang jahat lebih daripada 70 ekor syaitan lagi. Kayak gitu. Taqwa nafsak la ta'man ghawailaha. Jangan kamu berasa aman dengan tipu daya nafsu kamu, berjaga kamu dengan nafsu kamu, li'anna nafsal insan, karena nafsu manusia itu akhbathu wa asyarru min sab'ina syaitana. Lebih keji dan lebih jahat daripada 70 syaitan lagi. Pasal itu Allah jadikan ibadat puasa untuk manusia. Pasal tu pasal memang nafsu mula pun nak boleh kata taat. Dia lapar. Dia jara di dalam laut ju', dia bahrul ju', laut kelaparan. Ya ceritanya apabila Tuhan buat akal, Tuhan suruh mengadap akal tu mengadap, Tuhan suruh pergi akal tu pergi. Dan bila Tuhan tanya man anta wa man ana, akal jawab ana rabbi wa guna akal wala
suruh guna akal. Suruh seringkan akal. Tapi nafsu ini Tuhan jadikan nafsu satu nafsu kena dulu pengadat. Apa tanya siapa aku? Nafsu jawab. Anta anak-anak. Anta Rabb, anta engkau Tuhan, aku pun Tuhan juga. Itu maksudnya. Tu nafsu kita tu memang dia ke terlalu jahat. Tuhan. Sebab tu kita tengok jin yang paling jahat iblis. Tak mengaku Tuhan. Iblis tu jin, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Tapi jin yang paling jahat iblis Azazil ni tak pernah mengaku ya Tuhan, tak pernah. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kayak gitu. Membuat aku daripada api, ada tu ada daripada tanah. Artinya dia tahu kata dia tu makhluk, Tuhan tu khaliq. Tapi manusia apabila dia mengikut hawa bagi nafsu dia, akhirnya dia akan mengaku dia Tuhan. Seumpama Firaun, Namrud, Qarun, gitu. Ananiyah. Akulah ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan. Sebab tu Allah kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia tu tak betul, salah. Tak tepat. Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Tak tahu hadis ke apa, bukan hadis Nabi tu. Salah tu. Pasal jin ni ada di kalangan sahabat. Sahabat Nabi di kalangan jin tu ada. Takkan sebaik-baik jin, mana sebaik-baik jin? Sahabat-sahabat Nabi tu sejahat-jahat manusia. Sahabat Nabi teruk pada perang, tak pernah sabar. Hak betulnya sejahat-jahat jin, jahat lagi manusia tu betul. Kayak gitu. Tu hak betulnya. Kalau tidak diriyadhahi, dimujahadahkan, dilawan. Itu dah. Jadi perintah berpuasa ni turun ayat ni ayat juzuk yang kedua yang sedang kita bicarakan ni juga di dalam bulan Sya'ban tahun yang kedua daripada Hijriah, diperintahkan kita umat Islam ni dengan berpuasa. Kemudian Allah Ta'ala cerita banyak lagi tu, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Itu kena mengaji kitab fiqh lah tu. Kena mengaji kitab fiqh. Sakit yang bagaimana tu? Boleh orang panggil nak berbuka. Kalau dia cita-cita boleh untuk dia qada. Takkan sepak batu sikit. Sakit. Mana bega nak makan ni? Buka puasa. Mana boleh gitu. Sakit yang bagaimana? Jangan buat umum ni. Kalau Quran biharfi sakit faman kana minkum maridan, dan mana-mana di kalangan kamu famanka, maka barang siapa yang adalah ia minkum daripada kalangan kamu maridan, yang sakit, aw ala safarin, atau di atas permusafiran, perjalanan. Musafir asal kata keluar daripada rumah musafir. Berat tu kalau kita pakai sahih-sahih. Fa iddatun min ayamin ukhra, rukhsahnya boleh dia buka puasa, dia qada hari lain. Senang aku tu. Turun rumah nak pergi pejabat. Boleh. Musafir. Itu dia kata mana? Ada marhalatan dah. 2 marhalah atau lebih. Ada tak? Tak sebut dalam Quran. Penat lagu tu. Pasal tu tak boleh kita nak faham Quran tu semata-mata dengan akal. Mesti kena mengaji kitab fiqh. Sebenarnya kita mengaji fiqh, tauhid, tasawuf, itu dah tadabbur Quran sebenarnya. Itu tadabbur Quran. Dan apa yang kita sedang buat ni sebenarnya bukan tadabbur Quran, sinopsis Al-Quran. Secara ringkas, bukan tadabbur ni. Kalau tadabbur kayak gini, kayak gini, mesti lama, mesti dibahas seko-seko. Kemudiannya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Itu ada juzuk yang kedua. Kita lagi terjuzuk ini ni. Sudah mulai di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ialah bulan yang diturunkan yang diturunkan di sini. Apa nama ni? Diturunkan di sini yaitu di Lauhil Mahfuz. Al-Quran ini Allah diturunkan secara lengkap di Lauh Mahfuz. Bila itu pada bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bulan Ramadan ni Allah Ta'ala turun di Lauh Mahfuz tu. Kemudian Jibril pula lah yang ambil
mengikut sababun nuzul. Ya ada sababun nuzul, tertib nuzuli, tertib turun ayat. Kemudian ada pula tertib suari, tertib surah. Itu beza. Tertib surah lain, tertib nuzul tu lain. Kalau tertib nuzul, ayat yang pertama surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kayak segitu. Surah Iqra tu. 5 ayat yang pertama daripada surah Al-Alaq. Surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu memang tertibun nuzuli, tertib nuzul. Tapi kalau tartibus suari, yang pertama Fatihah, yang kedua ni Baqarah ni. Itu tertib surah dia panggil, tertib surah. Ada yang mengatakan diturunkan Quran ni pada bulan Ramadannya ialah diturunkan tartib nuzuli itu dulu. Yakni Iqra tu sendiri di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan begitu. Jadi ada pendapat ulama pelbagai. Ada yang mengatakan turun di sini dengan makna di Lauh Mahfuz secara lengkap, siap. Kemudian Jibril lah yang ambil tu. Ada yang mengatakan tak, hak Jibril waktu turun ayat pertama ke Nabi Muhammad tu, hak tu dah orang panggil dimaksudkan turun pada bulan Ramadan di 17 Ramadan. Panggil nuzulul Quran tu. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran ni sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi petunjuk bagi manusia yang nak supaya Quran tu jadi petunjuk dia. Bila nak Quran sebagai petunjuk dia, dia tak boleh guna Quran saja. Kerana Quran pesan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama dan sebagainya. Jadi jangan ingat kata Quran, jadi Quran cukuplah, tak payah pakai hadis Nabi, tak payah pakai ijma' ulama, qiyasul fuqaha, qiyasus sahih, tak perlu. Cukup dengan Quran saja. Hudan linnas. Petunjuk bagi manusia. Tak perlu pakai hadis-hadis, tak perlu pakai ulama apa. Salah faham tu. Orang yang menjadikan Quran sebagai asbab hidayah, pasti dia akan ikut sunnah Nabi dan ikut syarahan daripada alim ulama. Pasal Quran suruh, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ahli zikri ay ahlal Quran. Ahlal Quran mujtahid mutlak, a'immah mujtahid mutlak. Itu ahlul Quran, bukan ahlul Quran kita dah. Bukan hak boleh hafal Quran, sebut baca Quran dengan betul. Itu ialah ahli Quran tu ahli sikit. Qari, tajwid, qiraah. Tauhid, fiqh sikit, tasawuf sikit. Ulumul Quran sikit. Itu bukan ahli sebenar-benar ahli. Ahli Quran tu imam mujtahid tu. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Para imam-imam mujtahid mutlak. Yang mereka ni kalau bercakap tak ada qala syaikhi, qala ustazi, qala Allah, qala Nabi. Kerana mereka tu memang orang yang berbakat sungguh, mempunyai sifatun mayustadil. Layak jadi salah kata ni kata linnas, petunjuk bagi manusia. Takut dengan Quran. Apa saya tanya orang alim, ulama tu habis itu. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang melihat akan anak bulan ru'yah, falyasumhu, maka wajiblah dia berpuasa. Ini pun kena mengaji ilmu fiqh, kena fiqh siam, bab fiqh tentang berpuasa. Mesti dengan ru'yatul hilal. Kita nak puasa, kita nak puasa hari tu, nak orang panggil ru'yah, tengok anak bulan. Tengok anak bulan ru'yatul hilal. Tapi kita ni kena taat lah, boleh ambil kata apa gitu lah. Kita nak ru'yah sendiri. Penatlah sikit. Kemudian yang terakhirnya, sebelum daripada habis juzuk yang kedua ni juga, yang terakhir Allah Ta'ala memperingatkan kita bagaimana kelompok yang sedikit dengan pertolongan Allah, dengan berkat kesabaran boleh mengalahkan puak-puak yang banyak. Iaitu kita Jalut, Talut dengan Jalut. Itu di antara kisah yang perlu juga kita kena ambil penting. Kam min fi'atin
qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ini disebut dalam ni yang terakhirnya ayat mana tu? Ayat yang ke-249. Cuba tengok. Qala allazina yazunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Jadi nak berkat sabar tu yang sedikit pun mampu mengalahkan yang banyak. Nah, jadi ini pun perlu kita garis bawahkan bahawa nah kuantiti itu tidak menjaminkan kejayaan. Nah, yang dipenting dalam agama ialah kualiti. Itu. Kualiti. Nah, sebab dah banyak lagi ayat lain. Inkum wa inna minkum ishruna sabirun yaghlibu mi'atain. Kalau ada di kalangan sahabat Nabi itu 20 orang yang sabar, boleh mengalahkan mi'atain, 200 tentera kafir Quraisy yang berperang dalam peperangan. Itu beberapa perkara yang perlu kita garis bawahkan. Artinya, nah, kesabaran tu ialah satu perkara yang dituntut nilaiannya sangat besar di dalam kejayaan agama, gitu. Nah, bukan ramai, bukan zahir hebat, tidak. Tetapi bagaimana jiwa-jiwa orang mukmin tu bersifat dengan sifat yang dipuji oleh syarak, terutamanya ialah sifat sabar. Jadi mudah-mudahan berkat Ramadan ni Allah Taala terbiahkan kita dengan ibadat puasa. Mudah-mudahan kita dapat mendidik jiwa kita dengan kesabaran. Dan sabar bukan sabar biasa-biasa, sabran jamilah. Sabar yang sempurna, sabar yang cantik. Wallahu a'lam wa ilmu wa ata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma'alim wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.